Siapa sangka, tahun 2020 banyak menukar cara hidup bukan kecil golongan manusia di dunia ini. Virus halimunan ini menukar cara kerja daripada bersemuka secara fizikal kepada hanya di perdana maya. Daripada seminar menjadi webinar. Bukan lagi luar biasa, tetapi bertukar kepada kelaziman baru. Begitu juga dalam bidang pekerjaan. Ramai yang tetap produktif walaupun bekerja bukan di pejabat. Bagi barisan hadapan, begitu juga. Siapa yang menyangka cara kerja anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JBPM turut terkesan kerana pandemik COVID-19. Selain menangani kecemasan, memadam kebakaran dan menyelamat mangsa kemalangan tidak mengira tempat, mereka juga menjadi petugas barisan hadapan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Sepanjang menangani kes dalam tempoh COVID-19, kes kebakaran, menyelamatkan kemalangan jalan raya dan air, kemalangan domestik serta industri tetap diberi keutamaan. Malah perlu diberi maklum balas segera oleh anggota berceluring jingga. Tidak menghairankan, sepanjang tahun 2020, jabatan ini antara yang paling pantas mengubah cara amalan lama kepada norma baru sewaktu era pandemik COVID-19. Wakil Asra Awani Kelantan, Muhafandi Muhammad menemubual secara eksklusif Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, untuk menyelami cabaran bomba kendali tugas semasa COVID-19, satu peristiwa penting yang mencetuskan hal yang baru kepada ramai orang sepanjang 2020. Menyentuh mengenai peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, saya ingin ke belakang sedikit di mana Jabatan Bomba telah diwujudkan di Tanah Melayu ini sekitar tahun 1883 yang dimulai dengan 15 anggota sukarelawan dan dipimpin oleh H.F. Bellamy. Dan selepas tahun 1976, Jabatan Bomba telah berkembang di mana ianya telah menjalankan operasinya berpusat di Kuala Lumpur dan mengembangkan operasinya ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, dan bermula daripada situlah wujudnya balai-balai bomba dan juga ibu pejabat bomba di seluruh negara. Dan pada tahun 1997 apabila Jemaah Menteri dan juga kerajaan bersetuju untuk menggabungkan nama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, maka bidang tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini telah pun berubah, di mana perkataan penyelamat yang digabungkan bersama dengan Jabatan Bomba itu telah mengembangkan lagi bidang tugas Jabatan Bomba, yang mana tugas jabatan ini tidak lagi tertumpu kepada usaha ataupun operasi pemadaman kebakaran. Sebaliknya, tumpuan turut diberikan dalam operasi penyelamatan, dan operasi penyelamatan ini tidak kira dari sudut mana pun, termasuklah penyelamatan di air, penyelamatan di kawasan tanah tinggi, penyelamatan di kawasan hutan, dan juga mereka juga turut berdepan ataupun ditugaskan dengan khidmat khas, termasuklah menyelamatkan binatang ternakan, menyelamatkan mereka yang terperangkap dalam kawasan tertentu, menyelamatkan cubaan untuk membunuh diri dan sebagainya. Dan cabaran yang dihadapi oleh pihak bomba ini dan kecemerlangan mereka dalam menjalankan operasi itu telah menaikkan imej Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sehingga ianya sudah dikenali dan juga sudah setaraf dengan anggota keselamatan yang lain. Dan berbalik mengenai Jabatan Bomba, sebenarnya perkhidmatan kebombaan merupakan satu perkhidmatan yang cukup hebat ataupun cukup besar peranannya dalam sesebuah negara. Dan kalau dilihat daripada kedudukannya, Jabatan Bomba merupakan berada di kedudukan kelima dalam sesuatu entiti dalam sebuah negara. Ini bermakna selepas saja pasukan polis dan juga ketenteraan, Jabatan Bomba dan Penyelamat mengambil tempat dalam negara dan juga masyarakat. Dan peranan ini sebenarnya bukan suatu perkara yang mudah untuk digalas ataupun dipikul oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat.
Bahkan ianya memerlukan kerjasama bukan sahaja daripada kesemua anggota bomba, sebaliknya kerjasama daripada masyarakat sendiri untuk memastikan operasian dan juga perjalanan Jabatan Bomba ini mengikut kehendak yang ditetapkan oleh kerajaan dan pada masa yang sama juga dapat memenuhi kehendak dan juga keadaan semasa yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini. Dan pada Alaf 2021, selepas daripada kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 ini, beberapa perubahan ataupun norma baru yang mungkin bakal diamalkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ini dalam usaha meneruskan kesinambungan mereka, operasi mereka dan juga tugas mereka dalam suasana mereka berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan sudah pasti norma baru dan juga ketetapan baru ini sudah pun diamanahkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Jadi apa kata kita dengarkan dulu amanah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intervensi penggunaan udara ataupun pasukan dan unit udara bomba Malaysia sebenarnya beroperasi di 3 pangkalan pada masa kini, yang mana kita mempunyai 9 pesawat, dan 9 pesawat ini adalah berbentuk helikopter. Di satunya adalah main operating base kita di Subang, satu lagi di Bertam, dan satu lagi forward operating base kita berada di Miri. Miri ini untuk cater di antara Sabah dan Sarawak. Mungkin tak ramai yang tahu tentang pengoperasian helikopter ini. Ia merupakan salah satu cara untuk kita intervensi melalui udara apabila berlakunya sebarang kecemasan ataupun bencana yang memerlukan bantuan yang tertentu, khususnya di dalam pemadaman kebakaran hutan, untuk search and rescue, sama ada di kawasan urban maupun di kawasan-kawasan wilderness, dan banyak juga digunakan di dalam tugas-tugas pengangkutan dan juga bantuan kepada mangsa-mangsa yang berada di luar daripada kawasan yang boleh dicapai oleh kenderaan darat dan juga daripada laut. Kalau kita tengok apa yang kita telah pelajari daripada pandemik COVID-19 ini, banyak lesson learn yang kita perolehi daripada sini. Salah satunya ia memberi roh yang cukup besar kepada kita apabila ianya diguna pakai untuk memberi bantuan di kawasan-kawasan pendalaman. Contohnya membekalkan bakalan ataupun bakul makanan kepada penduduk-penduduk yang duduk di dalam pendalaman dan juga untuk orang-orang asli. Sekarang ini pun banyak MOU dan juga banyak kerjasama yang kita buat dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk juga dengan persatuan-persatuan NGOs untuk membantu dan juga menyantuni penduduk-penduduk luar bandar, khususnya yang menghadapi masalah-masalah dari segi makanan, dari segi pengoperasian untuk kita menangani dan juga menguruskan bencana, serta juga kecemasan-kecemasan yang memerlukan bantuan menggunakan udara. Dan dengan adanya lebih kurang 250 kaki tangan di dalam bahagian udara ini, kita melihat bahawa keperluan ini memang kritikal, dan kita percaya dalam perancangan strategik di masa akan datang kita akan mengembang dan juga akan memperpanjangkan perkhidmatan ini, extension dan juga expansion. Salah satunya adalah untuk mewujudkan pangkalan-pangkalan baru di selatan semenanjung Malaysia. Kita juga memerlukan supaya Sabah dan Sarawak mempunyai pangkalan tersendiri, dan pada masa yang sama kita akan membina pangkalan utama kita di Subang. Dan perancangan ini telah pun kita masuk dalam rancangan Malaysia yang ke-12 dan juga rancangan Malaysia yang ke-13. Dan sudah tentunya memerlukan kos yang tinggi. Sungguh pun demikian, kita melihat impak perkhidmatan kepada sosial ni dari aspek kecemasan dan juga pengurusan bencana ianya amat berguna. Dan pada masa kini, selain daripada Tokyo, selain daripada Taiwan, di dalam Asia ini kita mempunyai fleet kita sendiri, yang mana kita sudah ada lebih kurang 30 pilot yang terdiri daripada Jabatan Bomba sendiri dengan pasukan khas yang beroperasi di setiap pangkalan. Pasukan khas ini
adalah pasukan yang telah kita latih untuk beroperasi dengan pesawat. Pada masa yang sama mereka juga mempunyai kepakaran-pakaran yang tertentu untuk di air, di darat dan juga di udara. Di dalam kita merancang untuk menjadikan sebuah perkhidmatan kecemasan yang esensial di dalam Malaysia ni, kita percaya bahawa keperluan aset amatlah tinggi. Kita telah pun melihat keupayaan, kapasiti dan juga capability kita dari segi aset. Kita nampaknya memerlukan banyak lagi pertambahan yang tertentu. Dengan adanya perancangan untuk memodernkan perkhidmatan kebombaan ini, kita memerlu juga penggunaan drone sebagai contohnya ataupun unmanned aerial vehicle yang mana bahagian udara sudah menjadi center of excellence di dalam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dan mereka pun telah mengenal pasti jenis-jenis drone, fungsi-fungsi drone ini dan juga keupayaan drone ini dalam incident management, dalam disaster management. Pada masa yang sama juga kemungkinan ia digunakan sebagai salah satu sumber pengangkutan ringan di dalam kawasan-kawasan yang mungkin rumit untuk kita beroperasi. Contohnya kalau kita tengok masa berlakunya kemalangan bas di Genting yang jatuh di Gaung di dalam lebih kurang 300 kaki dalamnya. Kita nak turun pun mengambil masa yang lama, untuk menghantar peralatan pun mengambil masa yang lama dan penggunaan drone ini mungkin sesuai. Pada masa yang sama, drone juga mungkin digunakan di dalam incident management dari pengukuran keluasan tempat insiden. Dalam forest fire untuk pemantauan dan juga untuk oil and gas dan juga di dalam bahan-bahan kimia. Apabila cakap tentang aset, Jabatan Bomber memang memerlukan banyak aset yang baru. Salah satunya yang basic adalah jentera bomber. Jentera bomber untuk kawasan Metropolitan Brigade ini kita memerlukan jentera-jentera yang khas yang mempunyai kapasiti seperti CAPS, Compressed Air Foam System, yang mana pemadamannya lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan air. Dan juga kita memerlukan chemical di dalam air itu sendiri menguatkan kapasiti air apabila berlaku pemadaman dan juga operasi pengendalian kebakaran bangunan tinggi, bangunan-bangunan yang berisiko tinggi sepertinya kilang. Kapasiti CAPS ini adalah lebih 2 kali berkesan dibandingkan dengan penggunaan jentera bomber yang biasa. Dengan adanya pembinaan infrastruktur pengangkutan yang semakin moden, sebagai contohnya kereta api, kita memerlukan juga peralatan dan kelengkapan serta kenderaan yang mempunyai keupayaan untuk mengendalikan apa-apa kecemasan yang melibatkan railway, yang melibatkan monorail dan juga yang melibatkan pengangkutan darat yang terkini. Kalau kita tengok dalam projek-projek tertentu yang mega yang dikendalikan oleh negara sekarang ini, kita perlu beroperasi di dalam tunnel, di dalam terowong yang memang jauh dan juga dalam, yang memerlukan keupayaan peralatan dan juga sumber manusia yang cekap. Pada masa yang sama juga penggunaan robotic firefighting sedang kita lihat. Ini telah pun diguna pakai di negara seperti Singapura, di Jepun. Kita juga melihat dari segi keperluan auto system di dalam apa-apa peralatan. Dan juga kita akan membinakan intelligence system untuk monitoring dan juga command and control, yang mana kita percaya bermula pada tahun hadapan akan kita pertingkatkan command center di peringkat nasional, command center di peringkat state dan juga command center di peringkat balai. Dan ini memerlukan peralatan-peralatan yang baru. Dengan adanya IoT sekarang ni, Internet of Things, dengan adanya AI sekarang ni, dengan pemodengan sistem network menggunakan 5G, kita boleh berupaya untuk streaming apa yang berlaku di insiden dibawa pada command center. Ini adalah merupakan salah satu strategi kita untuk memodernkan perkhidmatan bomber. Dan kita percaya ianya tidak berjaya tanpa pemantapan kekuatan sumber manusia. Manusia ni kita akan bangunkan melalui training, sama sekali program-program latihan untuk SMEs, subject matter expert. Dan kemungkinan juga kita akan menggunakan kepakaran luar negara
untuk datang ke Malaysia ini untuk membawa teknologi-teknologi yang baru. Kerana kita percaya tanpa peningkatan dan pemantapan kepada sumber manusia, apa sistem yang kita bina dan juga apa peralatan yang kita beli, mungkin kita tidak akan berjaya. Sebab itulah kita akan meningkatkan kapasiti dan juga capability kaki tangan kita sendiri. Khususnya di dalam latihan, khususnya dalam program pembangunan modal insan, dan juga pada masa yang sama kita bangunkan SOP, garis panduan dan juga peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap kaki tangan. Kita percaya perkhidmatan ini akan berkembang mengikut perkembangan fizikal negara dan juga mengikut pembangunan negara. Kita tidak boleh duduk diam sekarang ini. Kita lihat bahawa ekspektasi rakyat dan juga ekspektasi stakeholder semakin meningkat. Mereka pun sudah sedar peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam aspek kecemasan. Sebab itu kalau kita lihat daripada pandemik COVID-19 ini, kerana keutuhan kolaborasi dan juga koordinasi antara agensi, kita menjadi bangga kerana negara Malaysia adalah top 5 ataupun 5 terbaik di dalam dunia di dalam pengurusan COVID-19 ini. Dan kita percaya ini yang kita nak teruskan di masa akan datang, memastikan bahawa rakyat sentiasa dijaga kesejahteraan dan juga keselamatan. Bukan sesuatu yang mudah untuk Jabatan Bomba mengamalkan norma baru semasa COVID-19. Namun, ia diterima dengan baik oleh lebih 13,000 anggota bomba di seluruh negara. Inilah antara yang diperkatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, di mana antara lain, beliau menarik perhatian bahawa cabaran baru bagi anggota adalah bagaimana memastikan keselamatan diri dalam melaksanakan penugasan kecemasan harian dan cabaran penugasan COVID-19. Dalam kita memperkasakan perkhidmatan kebombaan dan juga keselamatan kebakaran ini, ianya tidak akan berjaya tanpa penglibatan rakyat ataupun komuniti. Sebab itu di dalam alam baru ini, kita akan memperkasakan program-program yang melibatkan komuniti. Sebagai contohnya di dalam program Bomba Community, di dalam program kita menambahkan keahlian pasukan bomba sukarela, dan juga kita akan terus menyantuni kawasan-kawasan yang mana kita memerlukan bantuan daripada pegawai bomba bantuan datang daripada daerah kawasan tersebut. Kita percaya bahawa kesedaran ini penting kerana dengan ada undang-undang saja kita tidak akan berjaya sekiranya tidak ada kesedaran, education dan juga awareness daripada publik. Sebab itu di dalam kita merancangkan apa-apa tugasan ataupun program-program yang baru, kita akan memastikan bahawa rakyat dan komuniti ini disantuni. Di dalam kita merancang untuk membuat penguatkuasaan undang-undang, kita juga akan melibat uruskan ramai dan juga berbagai lapisan masyarakat dari segi profesionalnya, stakeholdersnya sehingga kepada rakyat biasa. Kerana program-program komuniti ini akan menjadikan satu program atau landasan untuk menyedarkan rakyat betapa pentingnya untuk mereka memastikan melaksanakan program-program pencegahan, program-program tindak balas pada peringkat awal sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Dan ini sebenarnya kita telah pun laksana sekian lama. Tapi setelah kita membuat kajian, kita dapati bahawa terdapatnya tata cara dan juga mungkin strategi baru untuk kita memastikan keterlibatan masyarakat di dalam program kebombaan dan juga keselamatan kebakaran.
Di dalam keselamatan kebakaran, kita ada code of practices, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Tetapi ianya selagi ianya tidak difahami oleh setiap lapisan komuniti, ianya tidak akan menjadi satu amalan. Amalan ini penting kerana ianya akan memastikan bahawa masyarakat ini akan menjadi resilient. Mereka juga pada masa yang sama menjadi citizen lifesaver pada peringkat awalnya. Dan sekiranya nak menunggukan perkhidmatan bomba sampai ke kawasan tersebut mungkin memakan masa. Jadi dengan adanya masyarakat setempat itu sendiri menyedari tentang kepentingan keselamatan, dia boleh membuat pencegahan. Pada masa yang sama, setelah dia cegah masih juga berlaku apa-apa kecemasan, mereka juga boleh respon pada masa dan ketika itu. Dan ini akan membantu kerajaan untuk mengurangkan bahawa kita memerlukan menambah aset, menambah balai kerana masyarakat itu sendiri sudah sedar betapa pentingnya untuk menjaga aspek keselamatan. Jadi oleh itu kita percaya bahawa apabila kita merangkakan program ini, strategi dan juga tata cara pelaksanaan, dia akan membantu masyarakat itu sendiri meningkatkan tahap keselamatan dia, tahap kesedaran dia, dan pada masa yang sama mereka juga boleh menjadi tulang belakang kepada agensi-agensi kecemasan. Dan di dalam itu pun kita akan teruskan juga kolaborasi kita dengan agensi-agensi, institusi-institusi yang lain untuk memastikan bahawa perkhidmatan kebombaan dan keselamatan kebakaran ini kita sebar secara meluas. Sebab itu kita juga mempunyai perancangan tertentu dari segi media plan kita, dari segi penyebaran maklumat-maklumat yang penting. Dengan adanya konektiviti sekarang ini, dengan adanya sistem-sistem ICT yang terkini sekarang ini, komunikasi kita pada masyarakat semakin dekat dan kita percaya kita boleh menggunakan medium ini untuk kita menyampaikan kepada rakyat dan juga kepada komuniti. Saya percaya perkhidmatan ini akan boleh menjadi satu perkhidmatan yang dihargai oleh masyarakat sekiranya kita terus menyantuni masyarakat dan juga komuniti. Oleh itu saya berharap bahawa setiap lapisan masyarakat akan memberi kerjasama dan juga berganding bahu dalam memastikan negara ini sebagai sebuah negara yang selamat. Dengan negara yang selamat, kita percaya aset terjaga, nyawa juga terpelihara. Masyarakat akan mempunyai confidence level yang tinggi terhadap perkhidmatan kecemasan. Pelabur-pelabur pun akan masuk, memastikan bahawa pelaburan mereka, aset mereka yang mereka labur di sini dalam keadaan yang terjaga dan terpelihara. Dan ini akan membangunkan lagi negara dan juga menambah dan juga meningkat dari segi pembangunan serta juga pertumbuhan ekonomi. Di peringkat negeri pula, ia juga diterima baik walaupun serba-serbi baru buat anggota JBPM. Itu diperjelaskan oleh pengarah JBPM Kelantan, Mat Saleh Sarbini. Dalam proses pembinaan mangsa, pertama saya atau pihak jabatan telah membekalkan peralatan untuk semua pegawai-pegawai dari segi aspek PPE perlindungan, personal protective equipment untuk melindungi petugas-petugas daripada dijangkiti oleh COVID kan. Dari segi pakaian, baju dan sebagainya lah, dia ada mengikut level operasi yang kita hendak hadir tu. Dan seterusnya dari segi mangsa, apabila mereka diselamatkan, mereka akan dikenaki, kita akan test suhu dan juga dikenaki pakai mask, kita akan bekalkan, maknanya tak ada mask kita akan bekalkan. Begitu juga sebelum proses tu adalah bot-bot kita ni kita telah lengkapkan juga dengan alat-alat untuk sanitasi dan untuk nyah cemar lah. Dari segi pelantikan pegawai PBB SWAT ni, dia kita akan ambil anak tempatan, katakan di Bacok kita akan ambil Bacok ni, kita utama kita pada nelayan ataupun anak nelayan di kawasan Bacok ni, sebab dia lebih mahir di kawasan-kawasan setempat dia ni lah, tahu pantai dia macam mana, bila masa orang ramai, bila masa tak ada, atau ombak tu macam mana, dia lebih mahir lah. Okay, proses pelantikan adalah kita akan edarkan borang permohonan kepada dia, lepas tu kita akan temu duga dia akan pilih dia lah, berikut ada latihan fizikal dan sebagainya. Setelah dipilih, mereka ini dikenaki menjalani latihan sebenarnya yang YB beritahu tadi di pusat latihan bomba di Wakar Tapai, Terengganu selama lebih kurang 10 hari lah. Dan selepas itu juga kita akan latih lagi. Apabila dah balik sini pun kita akan latih dari semasa ke semasa lah. Kini keanggotaan bomba mencecah angka 13,848 orang
di seluruh negara, tidak termasuk anggota sukarelawan dan juga anggota bantuan. Dan jika ditambah anggota sukarela dan juga bantuan ini, keanggotaan bomba telah mencapai pada angka 18,000 orang di seluruh negara dengan jumlah kekuatan anggota yang dianggap memadai dengan situasi ataupun memadai dengan kepadatan penduduk. Mereka diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas penyelamatan dan pengoperasian mereka dengan baik. Begitupun dari semasa ke semasa Jabatan Bomba telah memperbaharui aset mereka dan terbaru Jabatan Bomba dan Penyelamat juga bercadang mewujudkan unit drone sebagai unit permulaan untuk surveillance ataupun pengawasan di kawasan-kawasan sukar untuk dilewati seperti di Gunung Ganan, lautan dan sebagainya. Dan unit yang bakal diwujudkan oleh bomba ini iaitu unit drone ini merupakan satu pembaharuan yang akan dibawa di bawah kepimpinan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Dan dengan pengalaman dan juga kemahiran yang beliau pikul, beliau ada, sudah pasti beliau ingin memastikan perjalanan pengoperasian bomba ini berjalan lancar dalam norma baru dan alah baru pada tahun 2021. Begitupun jika hanya semata-mata Jabatan Bomba yang memikul tanggungjawab dalam memastikan keselamatan semua rakyat tanpa dibantu oleh masyarakat, sudah pasti usaha ini tidak begitu berhasil. Justru itu pada masa yang sama juga Jabatan Bomba menuntut kerjasama dan juga sokongan yang padu daripada masyarakat keseluruhan rakyat Malaysia dalam mendepani cabaran penyelamatan dan pengoperasian bomba di abad 2021 ini. Dan abad 2021 ini juga merupakan satu cabaran kerana pengoperasian bomba berjalan dalam situasi negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan cabaran ini mungkin akan diharungi dengan suasana yang baru dan mungkin akan diharungi dengan keadaan yang baru, namun ianya bukanlah satu halangan untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini terus ke depan. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita berhenti setakat ini. Kembali bersama dengan rakan tugas di sana. Terima kasih.